اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada, yakni kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan daripada qadar Allah. Qadar yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu iman dan ta'ah. Beriman seseorang, melakukan ketaatan seseorang telah diqadakan oleh Allah pada azal. Saat hati seseorang beriman, saat seseorang melakukan ketaatan, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untung jahat yang datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu untung jahat kufur dan maksiat. Kufur seseorang, melakukan kemaksiatan seseorang telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal. Sampai saat hati seseorang kufur, sampai saat seseorang melakukan perbuatan kufur ataupun berkata-kata dengan perbuatan kufur, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Saat seseorang melakukan kemaksiatan, contohnya saat seseorang ponteng puasa contohnya, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ini pegangan kita. Adapun adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Haram kita menyandarkan perbuatan yang tidak baik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram kita menyandarkan perbuatan yang tidak baik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan jelas rukun iman yang keenam
baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana saya sebut minggu lepas lah. Jadi sebut kata ketentuan Allah cukup dah. Qada, ketentuan azali, cukup dah lah kira-kira. Qada, ketentuan azali, iradah. Tapi saya panjang pergi kepada ketetapan dan keputusan Allah. Golongan Mu'tazilah, mereka menafikan qada Allah pada perkara jahat dengan bahawa Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan. Seseorang melakukan kekufuran dan kemaksiatan, Allah hanya mengetahui seseorang akan melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Tapi sampai saat berlakunya perbuatan kufur dan maksiat, tetap perbuatan Allah. Ini Mu'tazilah. Ini sebut dah terdahulunya. Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah yang masyhur lah. Yang kita sebut minggu lepas tu lah. Akidah yang terpesong, akidah yang sesat. Terpesong, orang jadi pelik pula. Sesat, akidah yang sesat. Yang sesat daripada jalanan Al-Quran dan hadis, sesat daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi Mu'tazilah yang masyhur ni, mereka menafikan perkara jahat yang berlaku datang daripada qada Allah. Mana Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui, tetapi sampai saat berlakunya perbuatan jahat, kufur dan maksiat tadi, tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mu'tazilah yang masyhur ini hanya menafikan qada Allah pada perkara jahat, tetapi tidak menafikan qadar perbuatan Allah pada perkara jahat. Ini hak asal Mu'tazilah yang masyhur. Sekarang hak timbulnya perkara jahat, qada pun dinafikan, qadar pun dinafikan. Itu menafikan perkara jahat datang daripada qadar Allah, itu bicara lain pula. Yang kita bicara sekarang, selesai dah kalau nak kira, hak berkaitan dengan qada Allah. Kemudian barulah nak pergi kepada qadar perbuatan Allah. Ni kita dua pegangan kan. Satu qada, satu qadar. Qada iradah, qadar qudrah. Jadi kita perici hak qada, lepas tu baru kita masuk pula kepada hak qadar. Dua pegangan dan ada terpesong asing-asing. Jadi hak Mu'tazilah yang masyhur, mereka menafikan perkara jahat datang daripada qada Allah, tetapi mereka beriman bahawa perkara jahat yang berlaku tu adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menghendaki, itu qada. Allah tidak mengqadakan seseorang pada azal akan kufur dan maksiat. Allah tidak menghendaki, Allah hanya mengetahui. Sampai masa berlakunya perkara jahat, kufur dan maksiat, Mu'tazilah ni beriman ianya adalah qadar perbuatan Allah. Ada ni. Dia tidak beriman perkara jahat datang daripada qada Allah. Tapi Mu'tazilah ni masih lagi beriman perkara jahat yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah. Tapi yang timbul sekarang ni, perkara jahat ni qada pun ditolak, qadar pun ditolak. Hak ni dua kali Mu'tazilah lah pula bicara di sini. Hak Mu'tazilah yang masyhur hanya menafikan perkara jahat daripada qada Allah, tapi tetap mereka beriman ianya datang dari qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba berhasil perkara jahat, bukan datang dari qadar perbuatan Allah, kita akan bicara nanti, datang daripada perbuatan hamba sendiri.
Perbuatan hamba sendiri yang melakukan, yang menghasilkan, yang menjadikan perkara jahat. Allah tidak mengqadahkan, itu akidah yang terpesong. Dan Allah tidak mengqadarkan. Bukan Allah yang menjadikan akan perkara jahat yang berlaku. Jadi siapa yang menjadikan? Hamba sendiri. Hamba sendiri, macam mana hamba memberi bekal pada melakukan perkara jahat? Hamba sendiri yang menjadikan, yang bekal akan perkara jahat. Hamba menjadikan sendiri macam mana? Dengan kudrah yang Allah jadikan di tubuh hamba. Dengan kudrah ni, dengan energi, dengan tenaga yang Tuhan jadikan di tubuh hamba. Dengan kudrah itulah yang menghasilkan, yang menjadikan perbuatan jahat. Ni Qadariyah pula ni Mu'tazilah lain. Tetapi kalaulah menghasilkan, menjadikan perbuatan jahat itu hamba semata-mata, tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba, umpama pegangan Qadariyah ni, tu kafir ijma' lah pulaknya. Tu bab qadar. Tapi yang timbul sekarang ni, perkara jahat ni bukan hanya mereka tidak beriman qada Allah, mereka tidak beriman juga qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi situ dua pegangan yang terpesong, yang asing-asing. Mu'tazilah asalnya hanya tidak beriman perkara jahat datang dari qada Allah, tapi mereka masih lagi beriman perkara jahat yang berlaku, yang berhasil, yang jadi adalah tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kemudian saya tekan yang terdahulunya, hak berkaitan dengan hak saya sebut tadi. Mereka menyebut qada, beriman dengan qada dan qadar. Menyebut qada dan qadar, dan mereka beriman dengan qada dan qadar. Dikatakan, apa dia qada? Qada diterjemah dengan kehendak dan ketentuan. Tetapi bicara kehendak dan ketentuan, bukan makna Allah netap, makna Allah Ta'ala tahu. Ini saya sebut minggu lepas. Ini jadi pening lah. Sebab Mu'tazilah yang masyhur, mereka tolak qada Allah pada perkara jahat dengan mana Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah hanya tahu. Hak timbul sekarang, masih lagi menyebut qada Allah, diterjemahkan dengan kehendak Allah, diterjemahkan dengan ketentuan Allah, tetapi bukan Allah netap, Allah Ta'ala tahu. Ini sebut minggu lepas. Jadi menentu dengan mengetahui itu lain. Menentu dengan makna menetap, bukan begitu bahasa kita. Menentu bukan makna menetap. Ke menentu dengan makna mengetahui. Dah, menentu makna menetap. Mana macam mana? Ada nak netu dah, netak dah. Netu netak lah. Ni orang duk tanya dah ni, ada lagi ni menentu, menetap, buat putusan tak lagi. Itu sama je maknanya. Betullah menentu, menetap, memutuskan. Mana buat keputusan. Gitu sama je makna. Jadi menentu, menetap, memutuskan. Sekarang ni orang ni sudah menentukan, sudah menetap, sudah memutus. Itu bahasa kita. Tapi golongan ni Allah menentu, tapi bukan Allah menetap, Allah memutus. Sebab kalau Allah netap, Allah mutu, kita tak boleh nak pilih dah perkara lain. Dan betul lah. Memang kita tak boleh pilih dah perkara lain sebab Allah telah menentu, Allah telah menetap. Dah kalau gitu kok, macam mana perkara jahat yang berlaku tu? Itulah. Allah menentu, Allah menetap, Allah memutuskan. Itu tak diterima. Jadi, sebenarnya walaupun mereka menyatakan mereka beriman dengan qada, tapi tidak. Qada hanya makna mengetahui. Tak, qada makna kehendak, qada makna menentu, tapi bukan makna menetap, hanya mengetahui. Sama macam Mu'tazilah lah. Tapi ni lebih sesat daripada Mu'tazilah yang saya sebut masyhur tadi tu.
Perkara jahat Allah tidak menghendaki, tidak menentukan, tak ada datang daripada Allah. Hanya berhasil jadi barulah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Golongan ni dak ni. Baik ke jahat sama je. Allah hanya mengetahui. Allah menghendaki, Allah menentu dengan mana Allah mengetahui. Bukan Allah letak, Allah mutuh. Dengan bahawa kita tak boleh pilih perkara lain dah. Tak. Memang tak ada dah kitanya. Nak pilih perkara apa? Segala-galanya adalah qada dan qadar Allah. Yang kita duk pilih hari-hari, itulah qada dan qadar. Pada hakikilah kita tidak ada memilih dan melakukan. Pada zahirnya, pada zahir macam mana? Ada sini ni bukan memilih. Boleh memilih mari masjid Bukit Besar. Boleh memilih nak pergi beli kedai buka lagi dah. Buka dah pukul 9 ni. Dan maknanya boleh pilih nak mari masjid Bukit Besar boleh, nak pergi Sabasung boleh. Tidak ditolak, tidak ditarik, tidak dikontrol, tidak dipukau pun. Mana kita memilih dengan sebebas-bebasnya. Steering kita pula sendiri, kaki kita melangkah sendiri, nak ke kanan boleh, nak ke kiri boleh. Kita memilih sebebas-bebasnya. Itu pada zahir. Tapi apa yang kita pilih, itulah qada dan qadar. Itu sahaja. Mana hakikinya, kita terikat dengan qada dan qadar. Yang berlaku itulah qada dan qadar. Tapi pada zahir, kita memilih. Begitu je. Sebab tu saya biasa dia jadi pening. Oh, kalau gitu kok sekalian qada dan qadar, kita tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa pada zahir. Jadi kita ni macam tunggu kayu lah. Tak jadi macam tunggu kayu. Sebab Tuhan tak buat kita jadi tunggu kayu. Kalau Tuhan buat kita jadi tunggu kayu, alah kekung lah. Tapi Tuhan buat kita jadi manusia. Jadi bila Tuhan buat kita jadi manusia, Tuhan yang gerak diamkan kita. Tunggu kayu macam mana? Sebab Allah jadikan kita manusia. Lepas tu kita macam mana? Macam sekarang lah. Memilih, melakukan. Memilih, melakukan. Macam-macam hari dalam kepala ni. Lintasan tu, rancang tu, lintasan tu, gitu gini. Dalam kepala. Dah ni. Mana punya perancangan banyak dalam kepala ni. Nanti habis kelas nak ke mana, nak pergi situ, lepas tu nak pergi situ. Ni dalam kepala ni nampak dah, nak pergi ikut jalan mana. Sebab apa? Sebab kemarin jeng dah bandar. Jeng dah bandar. Saya pergi Masjid Putih mari lewat hak radio tu, panik dah. Apa? Lekat. Kata jeng hari ni radio 1.5. Kata siap kata. Bolong dah. Jadi nampaklah ni nak ikut jalan mana ni? Ni. Pada ni. Itulah qada-qadar. Tu je. Mana kehidupan kita Tuhan perlakukan macam mana? Macam sekarang Tuhan tak jadikan kita tunggu kayu. Kalau Tuhan jadikan kita tunggu kayu, kekong lah. Jadi ini dah macam mana? Macam sekarang. Macam sekarang. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Nabi kata tiap-tiap kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Mana kalau Tuhan jadikan tempat kamu di hari akhirah, neraka, maka mudah je nak buat kerja, nak buat perbuatan ahli neraka. Kalau Allah jadikan tempat bagi kamu tu Nabi kata ahli syurga, mudah je nak buat pekerjaan untuk jalan ke syurga. Itu je lah. Macam sekarang lah. Orang kafir, mudah je dengan kafir dia. Orang ahli maksiat, mudah je dengan maksiat dia. Orang yang beriman, mudah je. Beriman dengan Nabi SAW. Beriman dengan mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Mudah je. Tapi orang kafir Mekah, Nabi tu keluarga dia. Nabi tu kawan dia. Nabi tu jiran tetangga dia. Kenal Nabi tu sebaik-baik manusia. Berlaku pula mukjizat di Nabi. Mudah jadi kafir. Tuhan jadi dah begitu. Mudah jadi kafir. Yang kita dah jumpa dengan Nabi ni, boleh beriman dengan Nabi, dah mudah pula percaya kepada mukjizat. Terbelahnya bulan, hati rasa macam mana? Maruk cerita. Tak ada. Hati ni mudah je. Tuhan kuasa. Tuhan perlakukan terbelah bulan. Mana? Mudah je.
Jadi orang kafir Mekah ni patut mereka lah mudahnya. Memang Tuhan permudahkan. Tuhan permudahkan. Sebab apa? Tuhan qadakkan pada azal dianya ahli neraka. Jadi Tuhan permudah saja dengan kekafiran. Tak ambuh terima macam mana pun. Berlaku mukjizat depan mata pun tak ambuh terima. Mudah je meneruskan kekafiran. Bahagian dia. Jadi macam kita sekarang kehidupan kita mudah je. Nak apa-apa mudah je. Sebab apa? Tuhan jadi dah kita gitu. Itu semua perbuatan Allah. Bangun pagi pun mudah, pergi situ sini pun mudah, cergah, rajin waktu, rajin waktu ni, tak ada payah-payah. Itu semua qada dan qadar Allah. Jadi mudah nak belajar, mudah nak beramal. Kadang-kadang Tuhan permudahkan. Mudah-mudah, jangan ngajar dia lari kat punggung, mudah je. Mudah kau. Tak ada rasa malu orang tengok, tak ada rasa segan orang tengok, tak ada. Dia rasa bangga pula. Orang masuk dalam masjid nak belajar kitab, bicara bab tauhid, dia keluar dari masjid. Hak aktif dalam masjid dah tu, keluar. Tak ada rasa malu, tak ada rasa segan. Pada ni. Mudah, mudah lah. Kuliah maghrib contohnya, orang mari jauh-jauh, mudah je mari masjid. Padahal sampai di rumah tu, mandi balik daripada kerja, turun balik tu kelang kabut sekali, mudah je. Tapi duduk tepi masjid, mudah je. Tak turun ke rumah pun senyap dari rumah. Bosan bunyi speaker masjid kuat, dia pun kuat bunyi suara berita dan TV. Mudah je. Tak ada rasa rugi, tak ada rasa sayang, tak ada rasa apa, mudah je. Tapi kata dah, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Sebab tu kita mudah belajar, mudah buat amal, wajib kita perbanyakkan kesyukuran. Itu semua qada dan qadar Allah. Hakikinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nak riak betul mana? Nak ujub betul mana? Nak takabur betul mana? Bukan barang kita pun. Kalau Allah menghendaki ditarik kembali, Allah tarik kembali. Mudah-mudah je malah belajar. Sungguh. Duduk belajar siang malam. Tengok, budak ni bagusnya belajar rajin. Tiba-tiba malah putih. Mudah-mudah. Kata, tengok pada kesungguhan dia, kerajinan dia. Dan dia pula mudah memahami. Bukan hak jenis lambat. Jenis lambat, lama-lama dia putus asa juga. Hak jenis mana cergas. Jadi semangat belajar. Ingat ke, cerahlah masa depan. Tak ada berapa lekok, berhenti pondok. Mudah je berhenti. Jadi budak kapur macam biasa. Limpoting apa? Tu lah limpoting ada apa? Gi mari. Jadi masuk sekolah semula. Walaha masuk pondok tu atas kehendak sendiri. Atas minat sendiri. Belajar pula sungguh sangat. Minat sungguh-sungguh. Mudah je berhenti. Gitu lah. Lepas tu pula Allah nyesalnya lah berhenti. Nyesal pula kemudian. Tapi nak ceritanya mudah je Tuhan tarik balik. Dia semangat nak belajar tu. Bukan tak nampak. Kalau kata lembat, bodoh sikit, bila tak nampak ni, kadang-kadang kalau tak sober, dia akan jadi malah. Dah nampak. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Pada ni. Maknanya kita ni duk belajar-belajar ni, kalau Tuhan nak tarik mudah je. Sebab apa tak mari? Balah dengan siapa? Balah dengan orang sebelah. Dah balah orang sebelah, duduk sebelah lain. Nampak muka dia pun tak sedap dah. Berhenti. Ni bukan cerita ngayo. Bukan ni cerita betul ni. Bukan. Ngayo mana tak? Ngayo tu mana cerita reka tak? Ngayo tak? Ada ngayo. Dah. Saya lagi bagi. Tahu bagi? Bagi ni makna cerita kosong. Bapa tak belajar. Ada dia ni apa? Keleh pun keleh apa? Kelehing. Okey. Keleh ke apa? Keleh tau. Keleh ni selisih faham. Kan gitu. Bukan panggil keleh. Kelehing ke apa tu? Ada. Jadi tak ada pasal-pasal. Apa kena mena dengan orang tu? Biar.
Tak mau belajar. Mudah je tinggal. Tu kata. Lepas tu kita kita wajib bersyukur dan kita kena sentiasa berdoa. Ya muqallibal qulub, sabin qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati aku atas agama engkau dan ketaatan kepada engkau. Sebab apa? Hati ni milik Allah. Allah pusing je bila-bila masa. Ada ni. Jadi kalau mudah belajar, mudah buat amal. Hak bahagian, hak lari mudah-mudah tu, hak bahagian tutup telinga duduk rumah tu, ialah kadang-kadang kuliah ni orang luar je. Orang dekat-dekat tak peduli. Tak peduli pun. Tak egal pun. Tak ada rasa apa pun. Tak ada rasa, ramanya orang mari, rugi kita dekat-dekat. Tak peduli. Padahal, kehidupan sama je. Kehidupan sama. Ke kita mari belajar ni gendala habis urusan di rumah. Kerana kita mari belajar sejam setengah, sejam 40 minit habis tunggal langgang rumah. Tunggal langgang. Tok lelaki balik petang kan mengamuk tok lelaki. Apa? Tunggal langgang. Tunggal langgang. Tak sempat nak buat. Kerana mari masjid. Dah, ada apa pun. Tak ada jejak pun. Setakat belajar sejam 2 jam tak ada jejak pun. Mana sama je. Tapi bahagian masing-masing. Itu akan bermudah. Jadi kehidupan kita begitu. Kita berjalan ni kehidupan kita. Itulah qada dan qadar. Dah kita ni terikat. Itulah qada dan qadar. Sudahlah. Tapi pada zahir, kita bebas memilih. Tapi pada hakikinya, itulah kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang mustahil berubah sama sekali. Yang kita sebut merubah, itu hanya cakap asbab. Kita nak ubah nasib diri, nak ubah nasib keluarga, nak meningkatkan pendapatan diri dan keluarga, itu asbab. Tapi berubahnya kedudukan diri dan keluarga ni, itulah qada dan qadar. Mana rezeki telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa kita mencari? Mencari itulah qada dan qadar. Itu perintah syariah. Allah telah menetapkan pada azal seseorang tu berilmu ataupun tidak. Lepas tu kita mencari ilmu, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, itu syariah. Sebab pernah timbul saya sebut cari jodoh yang baik. Cari jodoh yang baik, kan jodoh telah ditetapkan oleh Allah. Carinya macam mana? Cari itulah qada dan qadar. Cari rezeki telah ditetapkan oleh Allah. Carinya kok mana? Cari itulah qada dan qadar. Ada ni. Jangan salah faham pula. Hak baik kita usaha, bak asbab, itu jalan macam biasa. Tapi apa yang berlaku, itulah qada dan qadar. Terikat dengan kehendak Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Hanya pegangan kita. Tapi golongan terpesong tidak. Disebut Allah menghendaki, Allah menentukan, tapi bukan Allah menetap. Allah Ta'ala tahu kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya, mutlak semata-mata. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya pada zahir, bukan pada hakiki. Gitu je. Golongan terpesong ni dak pada hakiki. Memang tak ada ketetapan Allah. Tapi dia kata kehendak masalahnya. Dia kata ketentuan Allah, tapi kehendak ketentuan dengan makna tahu. Dia kata kehendak ketentuan tu iradah. Tahu tu bahagian ilmu lain-lain tu. Atau dia pelik ya. Hak Mu'tazilah yang masyhur tadi, dia tolak betul-betul. Tidak ada kehendak, tidak ada iradah Allah pada perkara jahat. Allah hanya tahu je. Dia tolak betul-betul. Jelas lah tu. Tidak ada iradah Allah. Tidak ada kehendak Allah pada perkara jahat. Ni dak ni. Kehendak Allah ada. Qada Allah dengan makna kehendak Allah. Dengan makna tuntut Allah. Tapi makna tahu. Bukan makna letak. Dia jadi pening. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Kita pun sama juga. Kita lebih kebebasan sebebas-bebasnya pada zahir, bukan pada batin hakiki.
Hak golongan terpesong ni, dak zahir batin kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan, Allah hanya mengetahui. Ini golongan yang terpesong. Jelas ni. Berarti ditolak iradah Allah. Walaupun dia kata Allah kehendak, walaupun dia kata Allah menentukan, tapi pergi kepada tahu. Tak. Pergi kepada kehendak iradah. Iradah lain, ilmu lain. Kudrah, iradah, ilmu, hayat. Iradah bicara lain. Ilmu bicara lain. Kita bicara sekarang iradah. Qada Allah yang bersifat dengan iradah selaras dengan ilmu. Kita tak cerah dengan ilmu. Sebab kehendak Allah dengan tahu Allah dia berlaziman. Apa yang Tuhan kehendak, Tuhan tahu. Apa yang Tuhan tahu, Tuhan kehendak. Gitu. Tapi dia lari daripada kehendak. Akhirnya Allah tidak menetap, tidak mengutus. Allah yang mengetahui, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Kita pun sama. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya pada zahir. Batin hakiki, qada dan qadar. Hak Tuhan belaka, tu je. Nanti kita akan bicara bab ikhtiar dan usaha. Ketika membicarakan bab qadar perbuatan Allah, akan bicara bab ikhtiar dan usaha. Ni semua ni kalau tengok dalam rakaman, bukan sebarang-sebarang orang lah. Bukan hanya di Malaysia, di luar pun sama. Bukan hanya di Malaysia, di luar daripada Malaysia pun sama. Ada golongan-golongan yang seumpama ni. Dia membahagikan takdir. Qada qadar tu tak apa je kat mana pun. Dibagikan takdir kepada dua. Satu takdir mutlak, satu dipanggil takdir ikhtiari. Takdir ikhtiari maknanya hak ikhtiari pilihan pun takdir juga kan. Kalau ikut pada nama macam medah. Hak takdir mutlak dengan bahawa tidak disandarkan pilihan kepada hamba. Takdir ikhtiari disandarkan pilihan kepada hamba. Tapi takdir, walaupun ikhtiari pun takdir. Ni ayat macam medah. Tapi huraian dia sangat jauh lagi. Takdir mutlak ni semata-mata kehendak Allah. Tidak ada kaitan pun dengan hamba. Mana? Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Tuhan lahirkan seseorang bila, di mana, ibu mana, bangsa apa, jantina apa, kulit hitam ke putih, hidung macung, hidung kepeng. Ini semua ada rakaman lelaki ni. Saya sebut ni bukan saja ni. Hidung macung, hidung kepeng. Takdir mutlak, tak ada kaitan dengan pilihan kita. Maka kita tidak akan dipersoalkan di hari akhirat. Kenapa kamu lahir pada tarikh sekalian? Kenapa kamu lahir pada tempat sekalian? Kenapa kamu lahir daripada ibu sekalian? Kenapa kamu jadi bangsa? Contohnya. Tidak ada. Sebab itu tidak ada pilihan. Lepas tu matinya, waktu bila, di mana, cara mati, bagaimana mati dia. Itu takdir mutlak. Dia ada kaitan dengan pilihan hamba. Dalam kehidupan kita puluh tahun ni, ini takdir ikhtiari. Dengan bahawa kita diberi pilihan sebebas-bebasnya, tidak ada ketetapan Allah di situ. Pula. Tapi dia panggil takdir. Itu pelik tu. Kita sebut takdir, mana tetap hak Tuhan. Tapi ikhtiari dengan bahawa disandarkan kita yang memilih dalam kehidupan kita puluh-puluh tahun ni. Buat satu perkara, kita yang memilih. Kita yang memilih. Ada ni. Disandarkan pada kita yang memilih. Tadilah. Kan kita memilih ni kan. Tapi pilihan kita itulah qada dan qadar. Mana hakikinya mutlak jugalah, tak ada orang kita. Lepas tu dia panggil takdir ikhtiari. Mana sandar kita memilih, tapi hakikinya ikhtiari pilihan ni adalah takdir. Tapi golongan terpesong ni takdir ikhtiari, tak ada takdir. Hak kita mutlak, Allah hanya tahu je. Kata karuk gitu. Jadi dalam kehidupan kita puluh-puluh tahun ni, tak ada Tuhan. Tuhan tahu je. Tapi dia panggil takdir. Itu kata pelik kan. Ni banyak ni.
bawakan seumpama ni. Baik ke jahat sama je. Tak ada ketetapan daripada Allah. Allah hanya mengetahui. Ini sesat daripada Mu'tazilah yang masyhur, yang menolak takdir hanya pada perkara jahat. Hanya pada perkara jahat. Ni ditolak semua. Tapi disebut qada, disebut kehendak, disebut ketentuan, disebut takdir, tapi bukan takdir. Gitu. Kita sebut takdir lah. Takdir ikhtiari. Mana apa hak ikhtiari? Kita memilih. Dan kita memilih takdir ke tak? Takdir lah. Tak takdir pulanya. Sebebas-bebasnya. Maka selayaknya, sepadannya kita disoal di hari akhirat. Tapi kalau perbuatan kita tu masalah kita terikat dengan takdir Tuhan, perbuatan jahat lah contohnya, kita disoal, zalim Tuhan buat kita gitu. Tu Mu'tazilah. Itulah Mu'tazilah. Itulah Mu'tazilah. Itu tak boleh terima. Seseorang buat perkara jahat terikat dengan qada, kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah. Tak akan boleh pilih perkara lain. Seseorang akan dipersoalkan, akan dihukum. Ada ke Tuhan seumpama tu? Inilah Mu'tazilah. Mana ni? Dalam kitab Mu'tazilah yang menolak perkara jahat takdir Tuhan tu, hujah dia banyak. Kalau kita dengar rebah dak ngaji molek. Walaupun bercanggah jelas dengan ayat Quran dan hadis Nabi rukun yang ke-6 pun, dia punya hujah jangan. Sebab Mu'tazilah di awal Islam yang menolak perkara jahat takdir Tuhan bukan orang jahil. Ulama Mu'tazilah, bukan sebarang orang. Dan ulama Mu'tazilah yang terpesong ni, dia terpesong dalam bab pegangan. Dalam bab lain dia comel. Dalam bab pegangan pula, bukan semua pegangan disalah belaka. Satu-satu pegangan saja. Dan siapa mereka? Ulama Mu'tazilah. Jadi dia tak boleh nak terima kalau kata kita terikat dengan takdir Allah, kita akan dipersoalkan. Tak boleh terima. Kita akan dipersoalkan. Kalau soal, mana dia nak soal pun. Tapi soal apa lagi? Perbuatan jahat yang berlaku mari daripada Allah Ta'ala juga. Jangan duduk korek lah berkaitan dengan pekerjaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana pada zahir memang kita diberi pilihan sebebas-bebasnya. Ini orang ceramah ni sampai di Sipang 4. Steering kereta hidup bukan mati. Honda motor hidup bukan mati. Ke steering khas kekung. Steering hidup kan? Power steering lagi ni. Bukan steering keras macam dulu, macam steering lori tu. Steering power steering pula. Ke kanan, ke kiri. Boleh pulah aje. Honda motor boleh pulah aje. Ke kanan, ke kiri. Kita pun pulah ke kanan. Itulah qada dan qadar. Kalau kita undur balik. Tak ada berlaku undur balik. Ke berlaku? Berlaku dalam filem tu berlakulah. Dia buat filem. Undur mula tu kan. Ada kan filem tu kan. Undur semula. Tu khoyar. Undur semula tak ada. Kalau boleh undur semula, kita nak undur zaman budak-budak. Lambat sikit mati. Tak ada undur. Mana kita kata. Ni nak panggil bagi ni nak panggil tu kan. Cerita. Undur balik. Boleh tak kita nak pergi kiri? Mustahil. Sebab apa? Sebab qada Allah ke kanan. Tapi pada zahirnya boleh ke kanan, boleh ke kiri. Tapi hati kita memilih ke kanan, kita pulah ke kanan. Itulah qada azali. Dah kalau undur balik boleh tak ke kiri? Mustahil. Gitu je. Tapi pada masa duduk Sipang 4 tu, zahirnya boleh belah ke kanan, ke kiri. Kalau kita ke kanan, kalau kita ke kiri, itulah qada dan qadar. Kita terikat dengan qada dan qadar. Pada hakiki, pada batin, pada zahir, kita diberi pilihan sebebas-bebasnya. Tapi golongan terpesong ni, tak. Kita memang diberi pilihan sebebas-bebasnya, zahir dan batin. Kita hanya diberi pilihan pada zahir, majazi sahaja. Hakiki, hak Allah Ta'ala. Hakiki, ikhtiar hakiki, milik Allah.
Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad. Ini cerita Rabb lagi ni. Tuhan, Rabbil Alamin ni. Cerita Rabb, tauhid rububiyah. Wa rabbuka, dan Tuhan engkau ya Muhammad. Akan ditanya di alam barzah, mar rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Ni. Nak kena Tuhan boleh ni? Tak jawab lagi. Lepas tu kita baca Rabbil Alamin. Di soal di alam barzah, mar rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Siapa Rabb bagi kamu? Wa rabbuka, dan bermula Tuhan kamu ya Muhammad. Yakhluqu, menjadi ia Tuhan kamu. Akan yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, menjadi ia akan barang yang ia kehendak dan barang yang ia pilih. Ikhtiar wa yakhtar, dan barang yang Allah ikhtiar, barang yang Allah Ta'ala pilih. Jadi khalik hakiki hanya Allah, kehendak hakiki hanya Allah, ikhtiar hakiki hanya Allah, sekalian qada dan qadar. Khalik hakiki hanya Allah, kehendak hakiki hanya Allah, pilihan hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni buat juga, kita menjadikan juga majazi, letak je. Kita berkehendak juga, kehendak kita kehendak majazi. Kita memilih sebebas-bebasnya, majazi, pada zahir je. Hakiki tak. Khalik hakiki hanyalah Allah, kehendak hakiki hanyalah Allah, ikhtiar pil hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada perbuatan, tidak ada kehendak dan tidak ada pilihan. Pada hakiki, pada batin, pada zahir macam sekarang lah. Siapa yang buat gerak diam? Siapa yang buat bangun duduk? Kita. Gerak diam, kita yang memilih. Bangun duduk, kita yang memilih. Ke sana kemari, kita yang memilih. Maknanya kita yang buat. Kerana kita yang pilih, kita yang kehendak, majazi, letak pada zahir saja, tak ada salah. Itu cakap saja, cakap pun tak salah. Siapa yang memilih, siapa yang mentadbir, siapa yang menyusung, siapa yang menjadikan comel ni, saya lah, siapa lagi? Tak ada apa-apa pun. Itu hanya majazi. Mana pun majazi. Hakiki sebenar-benar, majazi ni letak nama je. Majazi ni pada zahir sahaja, hakiki pada batin. Batin hakikinya qada dan qadar. Itu saja. Sekalian perkara, baik ataupun jahat, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian. Kita berdoa, itulah qada dan qadar Allah. Kita berdoa di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab. Cukup syarat pula kita berdoa. Makan halal, pakai halal, diperkenankan. Itulah qada dan qadar. Lepas tu doa merubahkan takdir yang tercatat di Lauh Mahfuz. Adapun takdir azali mustahil berubah sama sekali. Bahkan diri berdoa tu takdir. Diri berdoa tu takdir. Tapi berubah adalah takdir yang tercatat di Lauh Mahfuz. Tidak merubah takdir melainkan doa. Itu takdir yang tercatat di Lauh Mahfuz. Bukan kita bicara rukun iman kenang. Bicara rukun iman kenang, bukan takdir Lauh Mahfuz. Kita bicara takdir azali. Ke rukun iman yang keenam takdir Lauh Mahfuz? Tidak. Takdir azali. Ini yang kita bicara rukun iman yang keenam. Lepas tu macam mana kita berdoa ke tidak? Berdoa adalah ibadah. Doa mukhul ibadah. Otak ibadah. Dan berdoa itulah menandakan bahawa kita ni menghambakan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak berdoa, orang yang sombong. Jadi kita pun memilih untuk berdoa. Itulah qada dan qadar. Dapat bahagian, kita dapat bahagian, itulah qada dan qadar. Situ saja. Kita akan sentiasa berdoa. Dan kita akan sentiasa berusaha untuk berubah kepada kebaikan. Untuk berubah kepada kejayaan. Kita berdoa, kita berusaha. Kita berdoa, kita berusaha untuk berubah pada kebaikan. Untuk berubah kepada kehidupan dalam hidup dunia kita ni. Doa kita, usaha kita untuk berubah. Itulah qada dan qadar. Berubahlah nasib kita. Itulah qada dan qadar. Itu je. Hak doa, macam jalan macam biasa.
Hak berusaha itu berjalan macam biasa. Sebab apa? Sebab kita bukan tunggu kayu. Kalau kata macam tunggu kayu, tidak. Kita manusia. Tuhan buat kita manusia. Maka Allah Ta'ala yang jadikan kita dengan kehendak dia. Maka Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba yang lemah, Allah sebagai Tuhan lah yang melakukan segala-gala. Itu baru Tuhan yang hakiki. Itulah Rabbil Alamin. Keesaan pada perbuatan yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Kita ni hamba yang lemah, tidak ada satu peranang pun walaupun sebesar zarah pada batin hakiki. Pada zahir peranang kita belakalah menjadi khalifah atas muka bumi ni. Peranan kita mengabdikan diri akan Allah, beriman dan beramal soleh, itu peranan kita, itu pilihan dan perbuatan kita. Sanda majazi saja letak saja pada kita, hakikinya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Oh ni kalau sebut kata berulang-ulang ni memang lebih daripada berulang-ulang dah ni. Lebih daripada berulang-ulang dah. Pada dia satu. Itulah kata atas bahagian masing-masing. Dia simple saja, cukup mudah. Sebab apa? Sekalian habis cerita. Tak ada pun bahagian, senang. Tak sudah tanyalah hak ni, hak tu, hak ni. Dah. Sekalian qada dan qadar. Tu timbul, dah kita macam tu kayu. Tidak, kita Tuhan jadikan manusia. Maka Tuhan perlakukan sebagaimana Tuhan berlaku adah manusia. Yang berlaku adah manusia macam mana Tuhan perlaku. Tapi semuanya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni kira sebelum nak pindah betul-betul lah kepada bicara berkaitan dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bicara qada, kita nak pindah kepada bicara qadar. Tapi masa bicara qada tu sudah bicara dah berkaitan dengan qadar, sebab qada dan qadar ni dia tak boleh nak cerai dua ni. Dia seiring dua ni. Apa yang Allah qadakan pada azal sampai masa Allah yang melakukan qadar. Apa yang Tuhan lakukan sekarang qadar sebagaimana yang Allah qadakan pada azal. Jadi kita hurai qada dan qadar tak boleh nak pecah lah. Sebab dia bersangkut paut. Apa yang Tuhan qadakan pada azal berlaku sampai masa qadar perbuatan Allah. Yang Tuhan perlakukan sekarang ni qadar perbuatan Allah sebagaimana yang Allah qadakan pada azal. Ni dua ni. Dua ni sekali. Jadi walaupun dahulu kita bicara bab qada, tapi sentiasa sebut berkaitan dengan qadar. Kita bicara bab qadar nanti pula samalah akan bicara juga hak berkaitan dengan qada, kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Jadi insya-Allah minggu sekali lagi kita akan sambung kepada bicara qadar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam ni seluruh lah. Sebab minggu lepas tanya tu. Wallahu a'lam macam habis kitab. Kena selu wallahu a'lam. Saya dengar balik rakaman minggu lepas. Sebab wallahu a'lam tanya. Saya dengar, tak ada apa. Wallahu a'lam sama je. Wallahu a'lam kitab yang kedua tu lah. Jadi sama je kata dia apa-apa jadi keliru. Wallahu a'lam cepat nak balik. Lepas tu minggu ni tak jadi nak pasang lasi. Dia pasang lasi. Dalam minggu depan lah tak ada sekali. Minggu depan tak ada sekali. Dulu saya mengaji pondok cuti lama bulan Ramadan, dia cuti 2 bulan pondok. 15 Syakban dia cuti dah. 15 Syakban. 15 Syawal baru buka. Jadi budak-budak pondok ni kalau hak jenis tak ada belanja, masa ni dia bekerja. Bekerja bulan Ramadan. Lah boleh. Tak usah duduk katalah kerja berat tak boleh puasa. Budak pondok kerja berat macam dia juga. Puasa molek-molek adanya. Wak mau batu tengah panas ke. Tapi hak kuat kerja hak puasa. Hak dak puasa ni kejap-kejap tak ada risap rokok. Kejap-kejap tak ada risap rokok. Dia banyak ngular. Orang hak puasa ni tak isap rokok. Mana kerja. Maknanya ni kerja dengan orang bukan Islam. Orang Islam boleh puji. Baik orang puasa dia kata kerja molek. Orang tak puasa mana lagi no pak teduh hisap rokok. Mana no pak teduh ni hisap rokok. Ada ni.
Atas nak tambah kawan dia kata kau kerja rumah batu, nak puasa macam mana dah? Budak pondok kerja malam-malam ada rumah batu juga. Tapi boleh puasa. Sebab apa masa tu lah? Sebab dia cuti 2 bulan. 15 Syaban sampai 15 Syawal baru dia buka. Mana orang nak kerja tu kerja lah. Saya mengaji di luar, bukan di pondok lah. Ngaji tambahan-tambahan dalam mengaji tu. Ngaji di luar. Puasa dia cuti 2 hari gitu je. 2 hari je. Apa? Puasa. Bukan raya besar. Dan raya besar raya mana? Raya haji. Raya haji baru 4-5 hari dia cuti. Hari Arafah tu cuti dah. 9, 10 hari raya, 11, 12, 13. 5 hari dia cuti. Tu memang dia cuti. Raya haji dia cuti 5 hari. Daripada hari Arafah cuti. Tapi kalau Ramadan, hari terakhir puasa pun mengajar lagi. Lepas tu cuti 2 hari, mengajar budak-budaknya. Sebab apa? Puasa kecil dia panggil. Aidul Asrar. Raya kecil. Panggil raya kecil. Itu dia kata kalau Khamis tu boleh dah tu. Sebab raya Selasa, Rabu, Khamis. Seorang tak mari kali. Tak apalah, kita cuti lah lepas raya tu sekali insyaAllah. Lepas tu kita mana cuti sekali. Cuti sekali. Dah lah biasa kalau bincang bab cuti-cuti ni, sangguplah ke? Lepas mula kelas tu kok, hok sanggup kuat sekali tu tak ada dia. Dia sanggup saja je. Dah nak cuci balik kampung lah ke? Dah ni. Kena cuti 2 minggu juga dah kadang. Kita tak boleh lah. Kita ni pun diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dah dahulu kita bincang cuti sekali, berbulan-bulan PKP. Ingat dah masa dah mula-mula dulu. Cuti sekali tu bincang sekali. Apa? Berbulan-bulan. PKP. Cuma alhamdulillah lah. Dengar berita semalam. Alhamdulillah lah, banyak dah kebebasan. Gitu jelah. Banyak kebebasan. Alhamdulillah. Jadi ramalan Tok Nujum dahulu, Nujum banyak ramalan. Dia ada tok guru dia, Tok Nujum. Apabila kes meningkat, ini perancangan pihak kerajaan untuk menghalang orang Islam daripada beribadah bulan Ramadan dan menghalang orang Islam daripada raya puasa. Krismas boleh raya, Deepavali boleh raya, Tahun Baru Cina boleh raya. Ni perancangan untuk menghalang orang Islam daripada raya. Oleh kes naik tinggi gitu. Ni punya Tok Nujum. Ada tok guru dia. Lepas tu dia mau mari nak Omikron. Omikron ni perancangan untuk menghalang orang Islam daripada raya. Kata apa benda lah. Ceramah agama. Jadi dia punya syok wasangka tu terlampau kuat. Dia punya tomahan tu terlampau kuat. Kita perkara akan datang. Kita tafwid, serah, bulat-bulat pada Allah. Kita nak dapat ilmu kita. Mudah-mudahan kita dilindungi. Begitu sudahlah. Ini perancangan belakang ni. Ini perancangan awal. Kes naik sampai 20,000, 25,000 ni. Ni untuk menghalang orang Islam daripada berpuasa, untuk beribadah bulan Ramadan, berterawih, nak menghalang orang Islam daripada raya puasa. Jangan ni. Macam agama dan pengikut dan murid dia. Lah jadi tak hujung belaka lah. Ni cerita lah ni. FB, saya dah reti bab FB ni. Semua admin belaka cara apa semua. Tapi bila kita ada friend dengan dia, jadi hak dia tulis masuk semua. Tiap-tiap hari penuh dengar syok wasangka. Apa hal tu? Tengok FB nampak orang ngaji agama juga. Minat agama juga. Dan dia ngaji guru seumpama tu penuh dengan syok wasangka. Lepas tu tanyalah macam mana nak buang hak friend gini ni. Barulah tahu sikit sebanyak, buanglah 2-3 orang. Pening tengok dia nulis. Ni bukan masalah orang yang tak minat belajar agama. Orang minat belajar agama. Tapi dia punya tulisan pagi petang tu penuh dengan tohmahan. Sangkaan buruk. Kata kena potong lah kata. Sebab dia masuk kat modal FB kan. Sebab panggil friend bagi. Friend tu orang lain masuk belakang. Saya tak tahu lah tu. Tak tahu. Orang lain masuk belakang. Akhirnya nak tahu macam mana cara nak buang. Sebab apa? Kehidupan dia dengan tohmahan. Tapi bila kita buka FB dia tu, nampak minat agak kuliah-kuliah agama. Dia ngaji jenis Tok Nujum gini lah. Perancangan. Itu semua perancangan Allah Ta'ala lah ke? Padahal ni kita kena bersyukur lah.
Tuhan uji dengan virus ni, dengan virus Omicron. Mudah merebak, tapi alhamdulillah dia punya mudaratnya kurang. Faham tak ni? Ingat dah itu ni Delta betul kan? Delta macam mana hospital kena Delta. Tapi Tuhan tukar virus. Perancangan ni perancangan Allah Ta'ala belakang akhir zaman ni. Tuhan tukar pada Omicron, mudahnya merebak, tapi tak berat mana. Alhamdulillah. Mana boleh duduk rumah je. Faham tak ni? Bayangkan kalau Tuhan jadikan Omicron ni sebagaimana kesan Delta. Macam mana? Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekarang akan datang kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ujian akhir zaman belaka. Perancangan-perancangan itu asbab. Mungkin orang kafir rancang, mungkin orang kafir sentiasa merancang. Kita pun sentiasa merancang. Kita merancang kehidupan kita merancang keluarga kita. Orang kafir pun sentiasa merancang. Tapi hakikatnya itulah perancangan Allah, qada dan qadar. Saya terdengar orang ni orang yang standard tinggi lah, bukan orang standard tinggi ilmu dunia. Doktor dunia, doktor bidang perubatan. Ada ni. Ni COVID ni perancangan masa Kennedy lagi. Tahu Kennedy? Tahu tak Kennedy? John F Kennedy, tahu? Masa Kennedy tu lagi tu. Masa tu saya tak lahir pun lagi Perancangan dah ni COVID ni. Allah kata kalau ada perancangan masa Clinton ke, masa Bush ke, nak sabar sikit. Masa Kennedy kata kamu tu doktor perubatan. Kamu percaya seumpama tu? Tapi kalau kata perancangan kafir, memang kafir sentiasa merancang, tapi hakikatnya perancangan Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hidup di akhir zaman, ujian jadi macam-macam. Jadi kita dengan hak Tuhan beri kita dengan kelonggaran hak ada ni, kita kena berhati-hatilah. Kita orang hak duk majlis surah ni lainlah. Kita berhati-hati, kita berserah kepada Allah. Kita berhati-hati, kita tawakul kepada Allah. Kita terlindung, syukur kepada Allah. Kita diuji dengan penyakit itu, kita redha, kita sabar, tu je. Keadaan macam mana pun orang beriman sangat-sangat beruntung dalam pahala sentiasa. Berusaha untuk jaga diri boleh pahala. Berusaha kemudian bertawakul, tawakul boleh pahala wajib. Alhamdulillah terhindar dari penyakit, syukur pahala wajib. Tuhan uji juga kena penyakit, sabar, redha. Sabar boleh pahala wajib, redha boleh pahala wajib. Orang beriman kok sudut mana pun boleh pahala. Tu je. Tapi segala-gala itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hak kitab yang kedua ni, ada tu orang bagi buku hak pejabat agama. Tapi buku tu tak banyak lah. Kalau kira kepada buku ni, cetakan ke-9 2021. Ada boleh tak dia? 2021. 2021 ni cetakan ni je, sama je. Dia sama ni. Ni sama. Hak saya tunjuk sebelum ni. Sama saja. Sama saja, tajuk sama, memang sama. Pada ni, sama je. Tapi hak ni dia ada 9 ni. Dia panggil apa? 9 cetakan. Cetakan pertama 2001. Sampai ke cetakan yang ke-9 2021. Baru ni ke. Tapi sebenarnya, tapi ni hak JAKIM ni. Lepas tu Terengganu dia mana dia ambil hak JAKIM lah maknanya. Tapi hak JAKIM yang lebih terkini hak ni. Lain ni. Hak ni saya nak ni, hak ni. Tapi sebenarnya saya sebut, hak ni dikatakan, wallahualam saya pun tak hanya dikatakan, ada lagi yang terkini selepas hak ni. Dia kata ada lagi yang terkini lepas hak ni. Saya kalau boleh nak hak terkini lepas hak ni.
Tapi kalau hak ni dalam orang yang ikut FB tu, orang ikut FB, orang ikut FB, dia panggil apa tu? PDF, panggil. Tak, PDF. Ada dalam FB tu. Ada dalam FB. Sebab hak 2 minggu lepas ada orang tolong masuk ni, ni. Di PDF hak ni. Ni boleh tengok ni. Jadi hak boleh ni hak ni jadi. Dia lebih lengkap hak baru ni. Cuma dalam hak ni dia banyak bicara bab tayamum. Dia banyak baca bab tayamum. Kita bicara bab tayamum lepas dah. Kita nak fokus kepada bicara bab semayang. Nak fokus berkaitan dengan bicara bab semayang. Jadi kalau hak ni barulah panjang. Tapi hak ni memang tebal lah. Hak ni memang tebal. Ada orang dia frame. Tapi mahal juga sebab ni ialah dia nak comelnya nak ada warna sebab nak nampak muka orang, bukan nampak muka orang, nak nampak dia punya pembalut. Ni warna comel. Warna comel. Mana nampak dia punya pembalut, macam mana sakit dia. Jadi kalau hitam putih tu dak apa tu lah, gambar-gambar ni. Dia ada belakang dalam ni. Ada nak cari macam mana ni. Kalau ni saya bagi tadi tu jadikan sebagai panduan lah. Dahulu saya pernah baca hak buku ni. Tapi buku ni hak buku terdahulu. Buku ni. Ni awal lagi. Ni awal lagi ni. Ni awal lagi. Ini panduan ibadah bagi pesakit. Ni panduan tayamum, wuduk dan solat bagi pesakit. Ni lain. Ni betul-betul jawab gambar Terengganu. Ni betul-betul. Ni dia tidak ada gambar semayang. Ni. Tapi dulu saya mengajar ni lah. Dia ada gambar seumpama gini. Gambar orang yang tak sedar, hak jenis macam tebuk perut. Ni gambar tak nampak jauh ni. Ni gambar kaki noning 2 belah. Ni gambar tangan kaki berbalut. Gambar orang sebenar ni cuma tutup mata je. Dia tutup mata ni kalau kenal dah. Kenapa dia tutup mata? Supaya tak kenal. Tapi kalau kita kenal, dia kenal tutup mata ni. Ni memang gambar betul ni, gambar betul. Hak dalam hak buku ni gambar lakonan. Orang yang sama. Hak ni gambar hospital sungguh ni. Hak ni tangan kaki ni habis. Hak ni tangan 2 belah berbalut. Dia ada 14 gambar. Hak ni hak banyak berlaku. Orang pergi hospital ada appointment, dia pun cocok jarum di tangan untuk masuk air, masuk obat. Ni nak banyak berlaku. Kemudian pula kalau tangan tu tangan kecuk, dia banyak ni hak tampar tu banyak. Kalau tangan tu tangan orang muda, dia tampar tu plaster dia sikit je. Pandai ni. Ni nak banyak berlaku. Nak buat macam mana ni? Dia ada ajar tu. Cara berwuduk dan cara bersolat. Dia ajar 2 sini. Ni paling banyak. Dia di sini bukan persoalan plaster. Walaupun plaster tu kita buang sekalipun, tapi boleh ke buang plaster tu? Tak sakit ke jarum? Cacang ke noning? Jarum terpacok di tangan tu lah. Kalau kita buang plaster, tak apa ke jarum tu? Tak sakit ke jarum tu bergerak? Tak boleh tau. Dan sekarang ni dia masuk jarum, kita nak bawah plaster tu kena air, kita buang plaster tu. Maknanya jarum tak akan jadi lekat lah di daging kita ni. Bukan daging, dia orat lah tau. Dia bukan masuk daging, dia masuk orat. Dia masuk orat kan. Hak tu hak kadang-kadang doktor hak muda-muda, dia punya nak jumpa orat tu lebam. Doktor muda-muda mari staff nah panggil. Staff nah hak tua mari. Dia cocok kena orat lalu dah. Ni. Mana hak doktor muda tu dia punya cocok ngangi hak ulu tangan. Tak kena orat. Keluar. Cocok pula. Mari staff nah, dia pun cocok. Kena lalu orat. Pengalaman lah tu.
Dia nak cari hok pandai cari orang masa cocok ni, tak boleh lawan. Tak boleh lawan dengan doktor tak ada klinik. Suka menung. Doktor tak ada klinik. Dia tak ada klinik. Kita pergi kat kebun kelapa sawit, ada jarum situ. Dia tak ada klinik, dia boleh di mana-mana pun. Tu bijak dia. Hak doktor ni nyamuk ke apa dak gigi dia. Nyamuk pun dak gigi. Ada mana jarum? Orang nak pergi ambil buah kelapa sawit. Jarum penuh tepi tu. Tu hak doktor tak ada klinik. Dia pandai cari orang. Ingat ke kawan tu cocok atas daging ke? Cocok atas orang. Cocok atas daging nak rasa ke apa? Bukan cocok macam orang sakit kecil manis tu. Tu memang cocok atas daging. Nak sakit kecil manis. Pandai cari orang. Ni. Kita kalau kita buang dia punya plaster sekalipun, kita buang. Jarum tu sendiri. Jarum yang besar. Dia tak sama dengan jarum hok cocok obat biuh tu, bukan. Macam kita nak cabut gigi, dia cocok gusi kita tu kan. Tu jarum halus. Hok cocok atas bahu kita tu kan. Tu jarum halus. Hok jarum hok masuk air, masuk darah, masuk obat ni, itu jarum besar. Dia tak sama hukum. Yang tadi. Dia dalam kitab dia bukan sebut jarum, disebut duri. Kalau duri besar, duri kecil. Duri kecil ni umpama begini, duri kecil. Di tangan kita tu berasa tajam tu apa? Kita setuh ni sakit, tapi kita nak cari tu tak nampak. Kalau nampak pun kita nak ambil tak boleh sebab kita tak ada kuku. Ada ni. Tapi tak boleh tinggal situ sebab kalau setuh sakit. Itu dia panggil jarum ni, dia panggil duri yang halus. Tu tak buang pun tak apa. Berwuduk tak ada masalah walaupun di situ ada sesuatu duri, tak apa sebab dia halus. Adapun kalau hok besar macam mana? Tarik duri tu, daging akan jadi berlubang, napuk berlubang. Tapi akhirnya daging tu akan takut balik, akan tutup balik. Tapi masa mula-mula tarik duri tu, dia daging tu jadi gitu. Tu dipanggil besar. Tu wajib kena buang. Tak boleh buang, maka wajib kena ganti dengan tayamum. Tu. Ni besar. Sebab dia buang jarum daripada orat tangan ni, memang ada napuk dia punya apa? Gelohong ke apa? Gelohong ke apa? Berlubang tu lah, nampak berlubang, tapi sekejap je, lepas tu dia tutup lah. Dia tak sama dengan kita cocok atas bahu, cocok, tak ada. Dia cocok, dia tarik jarum dia, tak ada, halus. Adapun hak ni dia nak masuk air lagi, masuk obat lagi, masuk darah lagi, dia besar. Jadi bukan hanya plaster tu yang menyebabkan air tak rata, bukan jarum tu sendiri pun menyebabkan air tak rata. Kena ganti dengan tayamum. Kena ganti dengan tayamum. Ni gambar ni saya biasa photostik, saya buat apa? Frame besar ni. Ni muka, kedua belah tangan, buku sepenuhnya. Sebab apa ni? Mungkin kena kepanasan api. Pada ni, kalau kulit dia kemerahan kena api, dia tidak akan balut. Ni apa ni? Jadi gini. Mana awak pernah kerja hospital? Ni habis ni. Dengan muka, dengan kedua belah tangan. Pada ni. Tapi ni masalah dia timbul. Masalah dianya sebab tangan tidak sepenuhnya. Sebab tangan hidup sini je, belah atas. Ni habis. Ni sampai sini je. Ni tangan ni masih lagi ada. Jadi masalah lah. Sebab kalau muka habis sungguh, tangan habis apa ke melebihi siku, habis dua-dua ni habis, gugur kewajipan tayamum. Sebab muka tak ada kawasan langsung, tangan tak ada kawasan langsung. Tapi ni bermasalah. Ni bermasalah sebab tangan tak habis. Ada tangan tak habis. Muka dibalut habis lah. Ada pun mata dengan hidung tu. Mata tu untuk nampak, hidung tu untuk bernafas. Tapi muka sepenuhnya.
Muka sepenuhnya. Maka gugur tuntutan basuh muka untuk wudu. Tapi masalahnya tangan tidak sepenuhnya. Maknanya kalau sepenuh ni biasa apa? Baluk ni sampai sini belakang. Barulah sepenuhnya. Tiba-tiba sebelah saja sepenuhnya, sebelah lagi tu hanya separuh saja. Maknanya tangan masih lagi ada kawasan. Maknanya tangan wajib kena basuh lagi dan tayamum wajib kena tayamum lagi. Sebab apa? Masih lagi ada kawasan tayamum. Ada payah sikit ni. Gambar ni ikut payah. Kalau dia sepenuhnya betul, muka sepenuhnya pembalut, tangan sepenuhnya pembalut, ketika berwuduk wajib sapu air di kawasan muka. Wajib sapu air di kawasan muka. Sapu air bukan basuh. Ketika sapu air tu niat saja aku ambil sembahyang kerana Allah. Kita niat wuduk ketika membasuh muka, itu pada ghalib, pada kebanyakan. Kita niat wuduk ketika membasuh muka, itu hanya pada ghalib, pada kebanyakan. Tapi dalam gambar ni memang muka tak boleh basuh. Sebab yang terbuka hanya mata dengan lubang hidung saja. Faham tak ni? Nampak tak? Tak nampak langsung? Sebab saya ada buat frame saw gambar ni. Dia pun nak bawa. Jadi kita nak berwuduk, dia kena sapu air di pembalut di muka. Niat saja aku ambil air sembahyang kerana Allah. Dia gitu. Selesai muka, sampai dengan tangan, dia sapu tangan. Tak ada ni. Tapi gambar ni dia kena basuh sebab di sini ada kawasan. Kalau kata tutup sepenuhnya, dia pun sapu tangan. Lepas tu sapu kepala, lepas tu basuh kaki. Berbeza dengan muka dimerah, kepala dimerah, kena kepanasan api. Faham tak ni? Jadi tubuh dia, tangan pun merah ni. Sampai ke separuh tubuh dia merah. Kena kepanasan api. Jadi muka basuh memang tidak ada harapan. Tak boleh basuh. Nak sapu pembalut tidak ada. Maka gugur untuk bahagian rukun muka. Gugur. Rukun wuduknya. Untuk muka gugur. Untuk tangan gugur. Sebab apa? Merah belaka. Untuk kepala pun merah gugur. Yang tinggalnya kaki. Maka untuk berwuduk, basuh kaki, niat saja aku ambil sembahyang ketika basuh kaki. Kita niat sembahyang ketika basuh muka, sebab muka anggota pertama. Sekarang ni muka tak boleh nak basuh sebab merah muka, kena kepanasan api. Pindah pada tangan tak boleh nak basuh juga, merah sampai ke bahu tangan. Sapu kepala, kepala pun tak ada uruan, merah habis ni, botok habis kepala, rambut pun hangus dah, kita kata. Tinggal kaki yang molek. Maka dia pun basuh kaki, niat saja aku ambil sembahyang kerana Allah. Gitu. Tapi ni dia ada pembalut, dia kena sapu di muka, di tangan. Ni cerita yang diterantau. Ni. Ni gambar ayah haji ni sebab dia kapi. Kalau kena ni. Dalam gambar ni memang gambar sebenar. Jadi hak tuan punya gambar tu dibayar berapa tak tahulah. Dalam ni hak cipta dah gambar dia. Ada dah hak cipta. Mana sebanyak mana buku ni kerajaan awak keluar, sebanyak itulah dia kena bayar. Kepada tuan punya gambar tak ada dah. Ni gambar ni dia ada mungkin ada ketumbuhan ketumbuhan tu dibelah. Jadi tampal pipi. Tampal pipi. Ni. Macam mana cara nak berwuduk bertayamum? Ni kecil melalui wayar. Ni nampak banyak tepek dada ni mungkin orang sakit jantung. Ni saya agaknya ni. Kalau salah minta maaf lah. Dia nampak banyak benda dada ni kan. Jantung lah tau. Ni kecil kot wayar. Sebab ada nampak wayar kencing tu. Ni potong kaki. Macam mana ni? Ni. Melakukan pembedahan mata. Orang melakukan pembedahan mata, dia buat dua-dua belah mata lalu ke? Dan ni tutup dua-dua ni. Dia boleh buat dua-dua. Sekarang ni
Bukan kalau dua belah mata tu dibuat satu-satu. Ha? Ini bukan, ni mungkin kena apa-apa tau. Tapi ni tutup kedua belah mata ni. Macam mana nak berwuduk, nak bertayamum. Ni. Ni buku lama sekali. Dia ada 14 keping gambar dalam ni. Ada 14 keping. Ni saya pernah mengajar orang ni. Ni hak lama. Tapi kalau boleh nak cari ni lah. Cuma dalam FB tu ada, PDF tu ada. Boleh frame tau. Boleh frame tau. Kita ada orang masuk dalam FB. PDF dia. Ni. Ada. Tu boleh frame lah tu. Ni dia banyak tajuk dalam ni. Dia banyak tajuk dalam ni. Mana kita tak ada kira 2 minggu lah tau. Tak ada semua di 2 minggu lah. Mana kalau masing-masing boleh frame hok masing-masing tu okey lah. Mana PDF tu kan free lah untuk masing-masing. Ke mana? Saya sebut saja dak erti barang pun. Dak erti pun. PDF tu macam mana. Tapi boleh buka lah ni, boleh buka. Tak boleh nak ni lah. Hak saya beri tadi tu, hak tu tak apalah, ambil sipang tu. Ni hak lama ni. Bukan lama dicatakan baru, tapi kandungan dia tu. Mana kalau kita kata kok lebih lengkap kau ni lah. Mana kalau dapat lepas daripada cuti puasa ni kita baca tak apa. Tak apalah dalam ni walaupun bicara sekali dengan tayamum pun. Kita bicara bab berdiri, rukun qiyam. Macam mana semai duduk, macam mana semai mengiri, macam mana semai melentang. Tapi dalam ni dia panjang juga bicara bab tayamum. Mana kita ambil sekali lah dengan bicara bab tayamum. Dia bicara bab tayamum. Kalau memang tidak ada air, macam di tanah-tanah Arab, dia cukup mudah. Hanya sapu debu di muka, niat tayamum, sapu debu di tangan. Mudah saja. Ataupun seseorang memang tidak boleh kena air. Dia tak boleh kena air. Dia kena air jadi sesak nafas contohnya. Tak boleh bersentuh dengan air. Maka dia hanya bertayamum, sapu debu di muka dan 2 tangan. Tapi kita lain. Kita ni lain. Di Malaysia air banyak. Ada ni. Dan memang kita tubuh boleh kena air. Kalau sejuk, kita boleh panaskan air. Maknanya kita boleh kena air. Tiba-tiba di muka sama, di tangan sama, di kaki sama, anggota wuduk ada pembalut. Ni apa payung? Ada. Air ada banyak sangat. Tubuh boleh kena air, maka wajib berwuduk. Sebab apa? Sebab air ada. Tubuh boleh kena air, maka wajib berwuduk. Tiba-tiba ketika berwuduk basuh muka ada pembalut di pipi, menyebabkan muka kita tak rata sekian muka dengan air. Untuk tempat tak rata itulah ganti dengan tayamum. Jadi banyak kerja pula. Wuduk pun kena, tayamum pun kena. Mana ni? Orang yang tak ada air langsung, tayamum semata-mata. Orang yang tubuh dia tidak boleh kena air, tayamum semata-mata. Sekarang kita air banyak. Tubuh kita boleh kena air. Kita pun wajib berwuduk. Ketika kita berwuduk basuh muka, ada pembalut, ada di pipi. Macam mana nak buat? Ketika basuh tangan, tangan ada seming, tangan patah. Macam mana nak buat? Ketika basuh kaki, kepala saya dah sebut lah. Sebab kepala ni dia nak cuik mana-mana sikit je lah. Boleh cuik ke mana-mana, tak apa dah. Kaki patah. Jadi dia berseming daripada lutut sampai ke pergelangan kaki. Sampai ke pergelangan kaki. Dia berseming. Lepas tu macam mana tu? Kaki sebelah comel. Kaki yang dia berseming pun bukan bubuh habis. Dia hanya bubuh di pergelangan kaki. Di hujung jari tu dia tak berseming. Ada ni. Jadi macam nak buat?
Kita wajib berwuduk, tapi ketika basuh anggota wuduk tak rata. Jadi isu ni. Untuk tempat tak rata tu ganti dengan tayamum. Jadi sukar. Sebab jadi dua taharah kitanya. Berwuduk wajib, bertayamum wajib. Jadi dua taharah. Ini mazhab Syafi'i kita. Agak sukar sedikit. Ada ni. Kemudian pula kita nak bertayamum mengikut tertib wuduk sebab kita berwuduk. Pada kita berwuduk. Kalau kata pembalut di muka, tak apalah sebab dia muka anggota pertama. Kalau pembalut di kaki, tak apalah sebab kaki anggota terakhir. Faham tak? Kan kita wuduk kan muka, tangan, kepala, kaki. Di muka anggota pertama, kaki anggota terakhir. Kalau pembalut tu di muka, jangan ambil sembahyang lagi. Tayamum dulu untuk muka, lepas tu baru ambil sembahyang. Kalau pembalut tu di kaki, kita ambil sembahyang dulu siap-siap. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Baik. Lak apa semua. Kita tayamum untuk kaki. Mana kita sapu debu di muka dan dua tangan untuk kaki. Senang. Tapi kalau pembalut di tangan, payah. Sebab tangan anggota wuduk di tengah. Bukan anggota pertama macam muka dan bukan anggota terakhir macam kaki. Yang banyak berlaku pembalut tangan. Patuh je. Sepulang tangan duduk seming. Sekurang-kurang tangan pak tadi. Ada appointment, dia pegang, dia masuk jarum. Tu tangan belakang tu. Ni kena tu sikit lah. Jadi rumit sebab berwuduk wajib, bertayamum wajib. Kau tak kata air pula di tangan pula. Allah, anggota wuduk yang kedua di tengah tu macam mana nak buat? Ni jadi macam payah sikit dalam mazhab Syafi'i ni. Cuma dalam mazhab Maliki Hanbali dia tidak ada tayamum. Dia kalau ada pembalut di muka, di tangan, di kaki, berwuduk macam biasa, pembalut di muka sapu air saja. Basuh tangan, sapu air atas pipi dia hak ada pembalut. Kalau ada seming di tangan, basuh tangan tempat molek atau seming hak panjang ni, basuh tangan, sapu air. Bukan basuh, sapu je. Itu mazhab Hanafi Maliki. Hak tu hak biasa saya syorkan. Kalau berhadapan dengan pesakit yang agak kesukaran untuk berwuduk serta bertayamum, kamu wajib berwuduk. Lepas tu pembalut di muka, di tangan, di kaki. Ketika kamu basuh muka, selesai basuh muka, sapu atas pembalut di pipi. Pindah pada basuh tangan. Selesai basuh tangan, sapu atas seming yang ada di tangan. Gitu. Itu mazhab Maliki dengan Hanafi. Dia tidak ada dua taharah. Dia tidak ada wuduk lagi, tayamum lagi, tidak ada. Dia hanya ada satu taharah saja, iaitu wuduk. Dah ada pembalut di muka, pembalut di tangan, pembalut di kaki. Hak tempat molek, basuh wuduk macam biasa, atas pembalut hanya sapu air saja. Bukan basuh, tak ada basah-basah pun pembalut tu. Tak akan jadi basah pun seming tu. Hanya basuh tangan, sapu air saja. Dan itu mazhab Maliki dengan Hanafi. Tak apa tu. Makna janji jangan tinggal semayang. Takut susah-susahkan. Jadi orang duduk rumah segomega wuduk saja. Saya duduk hospital, dah lah susah, dah lah sakit, dah lah kaki patah, tangan ada seming. Awak kena wuduk, awak kena tayamum. Pening dia kena dua no. Orang duduk rumah segar, wuduk saja. Orang duduk di hospital, dah lah sakit, bukan di rumah pula, payah nak buat kerja. Sekarang ni pula mana boleh melawat. Kamu dua-dua. Wuduk kamu wajib, tayamum kamu wajib. Tak semayang kawan tu. Ada ni. Itu biasa saya akan kemukakan pandangan hak mazhab Hanafi dengan Maliki. Tapi perkara ni kalau ada berlaku, tu kena khusus pula lah tunya. Yelah kita belajar-belajar ni pun kadang-kadang ilmu je, praktikal tak ada ni. Gitulah. Kita ada 15 minit lagi. Kita ada 15 minit lagi. Dah sebesalah nak pindah pada kitab yang ketiga. Dah takut ada persoalan apa-apa. Persoalan raya ke, nak buat ucapan raya ke. Takut nak buat ucapan raya. Dia bab-bab ni, bab-bab berwuduk serta bertayamum ni, dia ilmu ni sepatutnya orang pandai belaka.
Taklah kita ni anak ramai, cucu ramai, tak pernah ke diuji dengan musibah anak tangan patah ke, cucu tangan patah ke, jatuh basikal, macam-macam lah. Dan budak kan main basikal rebah, tangan dia patah, kaki dia patah, tak pernah berlaku ke anak ke, cucu ke, tak pernah berlaku. Lepas tu macam mana kita buat wuduk dan tayamum dia? Jadi kalaulah anak kita contohnya tangan dia patah, semayang tetap wajib atau kita suruh dia semayang. Budak ni tak balik. Kanak-kanak ni belum balik. Tapi bila umur 7 tahun saja, kita ibu bapa wajib pastikan anak kita semayang. Walaupun semayang tu semayang duduk, semayang mengering, semayang melentang sekalipun. Pada ni. Kan budak tu tak balik, budak tak ada hukum. Kita wajib tamrinkan mereka, latih mereka dengan semayang, walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun. Kalau kita tanya segar semayang, tanya anak kita demam ke sakit ke, tak payah semayang lah, dah kamu demam. Tak payah semayang lah sebab kamu sakit. Ini semua salah belaka ajaran. Anak tu besar nanti, segar dia semayang, dia sakit tidak semayang. Ada ni. Ya kan kadang-kadang ibu bapa sibuk nak kerja bah contohnya. Bangun subuh lewat tak main subuh anak dia. Sebab apa? Takut kena tinggal bah. Jadi anak tu kaget bila dia berdikari, sibuk tak sempat, tak semayang lah. Sebab masa di sekolah dulu pun sibuk, tak sempat, takut ketinggalan bah, tak semayang. Tak apa, tak apalah, tak main, tak apalah, mu tak balik lagi. Senang mu ayuh. Mu ke ayuh gitu kan? Mu ke ayuh. Dia tak ada. Belum jutaan tak ada. Maknanya kalau anak tu tangan dia patah contohnya, tangan patah ada seming, kita tolong dia. Wudukan muka, basuh muka dia molek, basuh tangan dia molek, selesai basuh tangan, berhenti dulu sekejap sebab tangan tak beres. Kan dah ni? Basuh muka ni wudu, lepas tu basuh tangan. Ni nak cerita hak pembalut di tangan ni. Payah sikit. Sekarang pembalut di tangan, budak ni tangan patah. Basuh muka. Kalau tangan ni tak boleh guna, kita yang buat ke dia. Dia pun niat lah pada ni. Niat wudu. Kemudian dia berbasuh tangan. Tepat tangan molek dia basuh. Di tangan ada seming. Atas seming wajib kena sapu air. Wajib kena sapu air. Lepas sapu air, barulah pergi kepada tayamum, ganti untuk seming tu. Bila ni? Ketika sampai giliran tangan. Sapu kepala wuduk nanti dulu. Sebab selagi belum selesai tangan, tidak boleh berpindah kepada tertib wuduk sapu kepala basuh kaki. Nak selesai tangan tu lah kena tayamum dulu. Kalau begitu kita tayamum sebelum basuh muka lah. Tak boleh. Sebab selagi muka tak basuh, tak apa giliran tangan. Biar kena selesai basuh muka, baru sampai giliran tangan. Ada ni. Kalau dia basuh tangan dulu pun tak apa. Kalau tangan tak basuh pun tak apa. Kalau basuh tangan dahulu, tangan dia basuh. Dia pun basuh tangan. Baik. Berhenti dulu, sapu kepala nanti dulu. Ambil tuala, lap habis muka. Lap muka, lap tangan hok basuh. Lepas tu, tepuk tangan debu. Lepas tu sapu debu di muka niat. Saat itu ketemu kerana mengharuskan pada semayang. Tepuk debu yang kedua, sapu tangan. Sapu tangan. Itu tayamum untuk pembalut di tangan. Jadi muka tu basah tadi. Tangan basah tadi. Kena lap dahulu. Kalau muka basah, debu tidak akan meratai muka. Sebab debu kan, kalau muka tu basah, kita sapu debu di muka basah, debu hanya duduk setepak je lah sebab muka basah. Kena lap muka, kena lap tangan, baru tayamum. Baru selesai untuk tayamum, untuk tangan, barulah pindah balik kepada tertib wuduk, sapu kepala, basuh kaki. Dia gitu. Jadi ada selang-seli. Wuduk, basuh muka, basuh tangan, berhenti, ambil debu, habis debu untuk pembalut di tangan, barulah kembali pada air, sapu kepala, basuh kaki. Selang-seli wuduk dengan tayamum sebab dia tengok. Atau payah sikit. Tapi kalau pembalut ni di pipi, muka anggota pertama, jangan basuh lagi muka wuduk. Tayamum dululah untuk muka ni. Tepuk debu, tayamum, sahaja aku tayamum kerana mengharuskan fardu semayang.
Lepas tu sapu debu di tangan. Ada ni. Wudu ada rukunnya. Tayamum ada rukunnya. Wudu ada rukunnya, tayamum ada rukunnya. Kena niatlah tayamum tu. Lepas tayamum untuk muka, barulah basuh muka, niat wudu, sapu air tempaluk di muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kalau muka senang. Begitu juga kalau kaki senang sebab dia anggota wudu terakhir. Basuh muka dahulu, kemudian basuh tangan, lepas basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki hok molek, kemudian barulah lap muka, lap tangan, tayamum untuk pembalut di kaki. Jadi wudu siap, barulah tayamum suku sakat. Senang. Lepas tu jangan duk mikirlah, ustaz, kan pembalut tu di kaki, yang tayamum sapu debu di muka dan dua tangan tu gini. Sebut kata tayamum, jangan wak dak uti sangat. Jangan wak jahil sangat. Sebut kata tayamum, Quran kata macam mana? Fatayammamu sa'idan thayyiba. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka adalah kamu tayamum dengan debu yang bersih. Mana? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Hendaklah kamu sapu muka dan dua tangan. Itu dia tayamum. Sebut tayamum, kena letak minda molek, sapu debu di muka dan dua tangan. Gini. Bila sebut kata wudu, kita mikir tak nak buat mana sebut kata wudu. Sebab sekarang ni wudu untuk tidur. Wudu ni kerana mak kita suruh kita alih Quran. Mak kita nak suruh kita alih Quran, pegang Quran, pindah Quran. Mak kata awang yang ambil semayang ni, ambil Quran ni simpan. Oh, ambil semayang bukan untuk semayang mak, bukan untuk pegang Quran. Ada dah doktor tanya, oh mak ambil semayang untuk pegang Quran ni, basuh wudu mana? Ada tanya. Tanya kekong apa dia? Tanya apa? Yelah, kita wuduk basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, wuduk untuk semayang. Hak ni wuduk untuk pegang Quran je. Basuh mana? Memang kena kekong kepala sungguh lah. Sebab kata wuduk, rukun wuduk lah, hak 6 perkara tu. Walaupun wuduk tu untuk pegang Quran, walaupun wuduk tu untuk tidur, ataupun kita mari perasaan nak marah, sunat ambil wuduk. Mari perasaan nak marah, sunat ambil wuduk. Basuh mana wuduk? Waktu kita siram-siram air atas kepala aku tu. Kan tak ni? Sebut kata wuduk, orang tak tanya dah. Sama dengan tayamum. Sebut kata tayamum, dia ada 4 rukun. Niat, sapu debu di muka, sapu debu di tangan, kemudian tertib. Ni. Sebut kata tayamum, ni tayamum ni. Sapu debu di muka dan 2 tangan. Walaupun tayamum tu ganti daripada pembalut di kaki. Pembalut di kaki wuduk ni. Sebut tayamum, sapu debu di muka dan 2 tangan. Jangan duk fikir, saya ingat ke nak sapu debu di kaki. Tu pesen pelik. Tu kena kok kepala sungguh lah. Ada ni. Sebut tayamum, sapu debu di muka dan 2 tangan. Wa imma tayamum ganti daripada wuduk. Wa imma tayamum ganti daripada mandi wajib. Dia tak boleh mandi wajib, dia kena bertayamum. Tayamum ganti daripada mandi wajib. Lepas tu sirang debu atas kepala. Ambillah debu sirang atas kepala. Jangan pelik. Ammar bin Yasir, dia bertayamum kerana dia berhadap besar. Dia berguling atas debu tanah. Jumpa dengan Nabi SAW, berdebu kepala. Nabi tanya kenapa? Dia kata dia bertayamum kerana dia berhadap besar. Nabi pun sebutlah tayamum sapu debu kedua tangan. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berguling atas pasir tu macam ayang dah. Dan dia tengok ayang tu duduk main atas pasir. Tak bukan. Sekarang ni tayamum ganti daripada wuduk, sapu debu di muka dan 2 tangan. Sekarang ni tayamum ganti daripada mandi wajib. Mandi wajib ni kena mandi sekalian. Jadi Ammar bin Yasir memahami, kalau ganti daripada mandi wajib, kena sapu debu sekalian lah. Hati guling sungguh lah. Tayamum, sapu debu muka dan 2 tangan. Kita nak mandi wajib.
Tiba-tiba di lutut kita ada pembalut. Di lutut kita ada pembalut. Lutut bukan anggota wudu, tetapi anggota mandi wajib. Nah, kita nak mandi wajib, lutut kena peratai air. Tiba-tiba di lutut kita tu ada pembalut. Macam nak buat? Kena ganti dengan tayamum untuk lutut tu. Dah ambil debu, sapu di kepala lutut ke? Sapu di kepala lutut kena kepala lah. Dan sekarang ni kepala lutut yang tak rata air ketika mandi wajib. Tayamum, sapu debu di muka dan 2 tangan. Kenapa sapu debu di muka dan 2 tangan? Muka dengan 2 tangan mandi wajib nanti boleh rata air. Yang tak rata airnya lutut. Kenapa sapu debu di muka dan 2 tangan? Itu dia tayamum. Tayamum, sapu debu di muka dan 2 tangan. Ganti apa sekalipun. Nah, contoh. Budak yang belum berkhitan. Budak yang belum berkhitan, dia mati. Maka nak mandi jenazah kena ratakan air. Tiba-tiba kulit yang belum dikhitankan tu tak boleh nak buka. Maka mandi mayat kanak-kanak ni, oleh kerana kulit yang belum dikhitan tak boleh buka, untuk kulit tu ganti dengan tayamum. Tayamumnya macam mana? Ambil debu, pergi sapu, connect budak tu bangun semula terajang kita. Budak mati tu bangun semula Dah sekarang ni connect dia tak kata air sebab ada ada kulit tu yang belum dikhitankan. Jadi hak lain ni mandi mayat budak ni kata molek. Di kulit hak belum berkhitan tak kata air. Kena tayamum lah. Ambil debu pergi bolok situ kok. Ngila dia orang lah tengok. Dah kan dia punya kat connect dia tu kan tak kata air. Tayamum ni di muka dan 2 tangan lah. Dah muka 2 tangan siapa? Tanya lagi. Muka 2 tangan tukang mandi lah. Kayak dia gitu. So, kalau tanya lagi lah. Oh, jadi tak kata air di kulit belum berkhitan. Jadi tayamum bukan sapu debu situ. Tu kata sapu debu situ bangun balik budak tu. Hak mati. Sapu debu muka dan 2 tangan. Dah sapu debu muka siapa? Tangan siapa? Muka tangan awak lah. Kayak dia. Awak tukang mandi tu. Awak tukang mandi. Sapu debu muka dia dan tangan dia nak mati dah tu. Sapu debu di muka dan tangan budak tu lah. Untuk ganti dia tu. Hak di bawah kulit yang belum dikhitankan yang tak dibuka. Itu dia tayamum. Ada ni. Jadi kita cerita tadi berkaitan dengan kaki dia, anggota wuduk yang terakhir. Tiba-tiba tak rata air, basuh muka wuduk comel, basuh tangan wuduk comel, sapu kepala comel, basuh kaki tepat kaki hak molek tu. Siapa di tempat pembalut tu ada seming di kaki tak boleh nak rata air. Ganti dengan tayamum. Mana? Sapu debu di muka niat tayamum, sapu debu di tangan. Muka basah, tangan basah. Muka dan tangan wajib kena lap dengan air terlebih dahulu. Lap dengan tuala terlebih dahulu. Tak ada ni. Untuk tayamum ganti kaki yang tak rata air. Mana? Ini cerita secara teori gini ni kadang-kadang begitulah. Tapi nak sebut tadilah, kalau anak yang ada pembalut cucu ke, kita pun praktikal, bukan teori ni. Kita hari ni teori ni, praktikal. Tak tahu ke mana hala lagi kitanya. Ada ni. Kita praktikal kepada anak kita, cucu kita yang tangan patah contohnya. Bayangkan budak ni, ilmu budak-budak ni kan naksifil hajar, macam ukir atas batu takkan hilang ilmu. Bukan ilmu teori. Buat di budak ni selama sebulan sebab ada seming di tangan. Lama masa. Hak anak kita ni hak ada pembalut tangan, tayamum. Adik-beradik lain, abang dia, anak kita lain tu, adik dia tengok depan mata. Oh, ni adik-beradik dia hak tangan ada pembalut ni, cara berwuduk, cara bertayamum, adik-beradik hak lain pun akan ingat ilmu ni insya-Allah sampai ke mati. Yang jadi kita ni siapa ke tak tahu macam mana cara berwuduk, bertayamum, ketika ada pembalut, maknanya bila anak kita diuji dengan tangan patah, kaki patah, kita tak buat-buat pun ke dia berwuduk, bertayamum untuk bersembahyang. Tu jadi siapa ke tak erti bab tayamum. Walaha boleh dikatakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, anak ke cucu ke, anak saudara ke, anak jiran ke, boleh berlaku tu.
Rebah basikal. Jatuh pokok tak bunyi dah le ni dah. Budak tak ada dah panjat pokok le ni dah. Kalau kita dulu main tak pokok je lah. Budak ni tak panjat pokok. Kita ada pokok nak panjat bandar ni. Dulu hok boleh sakitnya panjat pokok lah. Basikal bukan ada sangat dulu panjat pokok lah. Lu ni tak ada tau. Tak ada panjat pokok. Tak ada. Pokok jambu-jambu tak ada. Ada pokok jambu. Jambu ni jambu penawar, jambu apa? Jambu putih banyak tu lah. Jambu penawar. Apa panggil apa? Jambu putih banyak zaman dulu nah. Jambu lah, rambutan lah. Jadi panjat pokok, jatuh pokok. Patah tangan, patah kaki. Ini biasanya basikal gitulah. Jadi macam mana cara kita buat anak cucu kita? Anak saudara kita ke, anak jiran kita ke, anak kawan kita ke. Jadi sepatut ilmu ni bukan ilmu yang pelik, bukan yang janggal. Sebab memang perkara ni perkara yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kita. Ada ni. Tapi tak adalah ini teori. Mana setakat-setakat sempat lah. Kalau berlaku kita kena tanya khusus macam mana cara nak buat. Tu. Tapi saya sebut dah mazhab Maliki Hanafi tadi. Kalau ada pembalut, kalau kita tak mahu bertayamum, hanya sapu air atas pembalut, okeylah pakai mazhab Hanafi Maliki. Yang pasti satu, semayang jangan tinggal. Tu. Semayang jangan tinggal. Jadi insyaAllah lepas daripada raya ni tengoklah macam mana dapat ke tak dapat buku ni. Tapi kalau masing-masing boleh tengok FB, ambil dalam PDF tu boleh buat keluar lah. Kalau masing-masing ada hak ni, insyaAllah lah kita boleh tinggal sementara kitab ada tasbih yang kedua. Hak yang pertama tauhid kita baca. Kita baca hak buku ni. Kita baca buku ni biar ada catatan sendiri. Tapi usahakanlah untuk dapat untuk PDF masing-masing tu. Mana buat keluar frame masing-masing lah. Ni boleh buat belakang ni. Jadi saya nak owning ni saya bagi tadi tu sebagai simpanan lah. Boleh tengok boleh apa ni. Macam nak owning. Ni dia tebal sikit dan dia lengkap sedikit. Susunan dia pun comel ni. Ni hak yang terakhir hak ni. Hak terakhir yang dikeluarkan oleh Jakim. Ini semua Jakim belakang ni. Ni sepanjang Jakim ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.